Buletin Didik 26 Julai bersama saya Zaiti Zubir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seramai 40 pelajar dari seluruh negeri Sabah yang cemerlang dalam peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia SPM tahun lepas menerima beasiswa cemerlang negeri Sabah. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor berkata, penerima beasiswa di bawah Yayasan Sabah itu seharusnya memanfaatkan kesempatan serta peluang keemasan dalam meningkatkan tahap penguasaan ilmu khususnya berkaitan nilai kreativiti dan inovasi. Ujarnya, komitmen berterusan kerajaan negeri dalam menyediakan pelbagai bantuan pelajaran bagi pelajar yang berkelayakan akan diteruskan dalam mendukung usaha pembangunan aspek pendidikan melalui Pelan Strategik Sabah Maju Jaya. Seorang penerima beasiswa itu, Mordechai Siren Rugak, 18 tahun yang memperoleh 11A pada SPM lepas, mahu menggunakan beasiswa itu untuk meneruskan pelajarannya di Manipal University College Malaysia, MUCM. Amanda Cheryl Wong, 18 tahun pula, bercadang melanjutkan pelajaran dalam bidang pergigian selepas selesai menjalani asasi sains di Universiti Teknologi Mara UiTM Dengkil Selangor. Setakat ini, seramai 675 orang anak-anak Sabah telah menerima manfaat daripada beasiswa berprestij itu dengan perbelanjaan berjumlah RM115.8 juta. Majoriti rakyat Malaysia masih tidak yakin untuk bertutur atau menulis dalam bahasa Inggeris. Berikutan kurang mempraktikkan bahasa itu dalam kehidupan seharian. Prihatin dengan masalah itu, syarikat telekomunikasi Maxis menyediakan platform pendidikan berkualiti e-kelas secara dalam talian selaras dengan sukatan pelajaran sekolah, khususnya mata pelajaran bahasa Inggeris bagi meningkatkan penguasaan dan pendedahan bahasa antarabangsa itu dalam kalangan pelajar. Menerusi program itu, Maxis turut menggalakkan pelajar untuk menyertai pertandingan e-Class Highly Immersive program HIP English Story Fest untuk membantu pelajar mempelajari bahasa Inggeris dengan cara yang menarik dan menyeronokkan serta meningkatkan prestasi akademik di sekolah. Dibangunkan sejak tahun 2019, pertandingan e-Class HIP English Story Fest menawarkan pengalaman interaktif serta akses kepada bimbingan secara maya melalui kandungan, bengkel dan latihan untuk meningkatkan keyakinan pelajar tahun 4 hingga tingkatan 5. Pada tahun lepas sahaja, kami telah mendapat lebih 3,500 penyertaan pelajar ikhlas dalam pertandingan HIP dan kami amat berbesar hati dengan peningkatan ini. 30 pemenang telah dianugerahkan dengan hadiah menarik dan barangan eksklusif ikhlas. Kami akan terus membawa kandungan digital terbaik kepada pelajar komuniti luar bandar dan berharap lebih ramai daripada mereka menyertai pertandingan tahun ini. Pertandingan yang sudah memasuki tahun keempat itu turut memberi pelajar platform yang berbeza di luar persekitaran sekolah untuk berlatih berkomunikasi dalam bahasa Inggeris, terutama apabila mereka boleh berinteraksi dengan pelajar dari sekolah lain. Memandangkan pelajar saya kurang berkeyakinan untuk menggunakan bahasa Inggeris, program ini dapat membantu mereka dalam menguasai bahasa tersebut. Contohnya, Hana, pelajar saya yang telah memenangi pertandingan storytelling. Dahulunya, Hana seorang pelajar yang pendiam dan pemalu, terutamanya kurang keyakinan dalam bertutur bahasa Inggeris. Dalam video bahan penyertaan tersebut, saya dapat melihat usaha yang diletakkan olehnya dan saya berbangga dengan pencapaian Hana. Maxis kelas membantu saya dalam pelajaran. Saya boleh belajar melalui online tutorial dari guru berpengalaman. Saya juga boleh menonton online tutorial berulang kali kerana ianya di hujung jari. Kerana Maxis kelas melancarkan aplikasi mereka dalam telefon pintar, ianya mudah untuk kami akses di mana sahaja. Untuk maklumat lanjut mengenai Maxis e-Class, layari laman sesawang tertera. Sepanjang negara di dalam Perintah Kawalan Pergerakan PKP, tidak banyak program yang dianjurkan oleh Persekutuan Pengakap Malaysia mengakibatkan bilangan pengakap diraja yang berjaya ditauliahkan menurun. Menurut Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negara Major Jeneral Profesor Dr. Muhammad Zain Bidin, tiada sebarang aktiviti perkhemahan atau jambore dapat dianjurkan dan hanya memfokuskan terhadap aktiviti atas talian sahaja. Jelas beliau, ekoran itu jumlah pengakap diraja yang berjaya mendapat lencana berkurangan sehingga lebih 50% bagi sesetengah negeri. Contohnya di negeri Perak setiap tahun mereka menghasilkan 100 pengakap raja. Tapi tahun lepas oleh kerana PKP hanya 35 orang yang berjaya. Walaupun kita mengambil approach yang fleksibel di mana
aktiviti praktikal boleh dilaksanakan secara online. Mereka ambil video masing-masing, tapi ramai yang tidak berbuat demikian, jadi mereka tak dapat berjaya menjadi pengangkat pelajar. Tambah beliau memasuki fasa peralihan ke endemik. Persekutuan Pengangkat Malaysia kini sedang menyusun kembali aktiviti-aktiviti bersemuka yang kini sedang giat dijalankan seperti di Kedah yang telah pun mengadakan program perkhemahan dan juga Sarawak yang bakal mengadakan Jambori. Beliau terdahulu menghadiri program perkhemahan pengangkat muda dan kanak-kanak yang diadakan di Kem Kota, layang-layang kiri dekat Parit Perak. Apa yang pasti, pengangkat muda yang ditemui rata-rata bersemangat dan berminat untuk menghadiri perkhemahan yang dianjurkan meskipun tempat yang ditawarkan adalah terhad. Ibu bapa juga dilihat teruja untuk menghantar anak-anak mereka bagi mengikuti aktiviti perkhemahan, seterusnya mempelajari kemahiran-kemahiran hidup. Bersua kembali, Hena Mumtazah Ahmad Maushidi, pelajar Fakulti Perakaunan Universiti Teknologi Mara UiTM, sekali lagi mengharumkan nama negara selepas menerima anugerah graduan terbaik. Anugerah Top Affiliate diterima pelajar berusia 22 tahun itu dari Badan Perakaunan Professional Association of Chartered Certified Accountants, United Kingdom ACCA UK. Melalui kenyataan media oleh UiTM, Hena Mumtazah berjaya meraih tempat ketiga di Malaysia daripada kira-kira 500 graduan. Dia juga berada di tempat ke-8 daripada 3,877 graduan di seluruh dunia. Ia membabitkan sesi peperiksaan Jun 2022 baru-baru ini. Kejayaan Hena Mumtazah itu turut dikongsi oleh The Association of Professional Accounting Students, APEX, UiTM. Tahun lalu, anak sulung daripada dua adik-beradik itu dianugerahkan pencapaian tertinggi dalam peperiksaan program perakaunan profesional sesi Jun 2021. Dia mendapat anugerah bagi dua kertas diambilnya iaitu Financial Management FM dan Strategic Business Reporting SBR. Hena Mumtazah berjaya mendapat tempat pertama dalam negara dan dunia bagi kertas FM, manakala bagi kertas SBR, dia dinobatkan tempat pertama dalam negara dan tempat kedua di dunia. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Yang Aituddin Al-Mustafa Bilal Shah menzahirkan harapan agar Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah UNIPSAS mengukir nama sebagai Universiti Islam tersohor. Baginda juga mahu universiti itu melahirkan graduan berkualiti menjadi pelapis golongan ulama dalam usaha menyemarakkan syiar Islam dalam bidang pendidikan. Baginda bertitah demikian ketika mencemarduli menyempurnakan majlis permasyuran UNIPSAS di Kuantan siang tadi. Turut berangkat Raja Permaisuri Agong Tunku Haji Azizah Aminah Maimunah Iskandariah dan Pemangku Raja Pahang Tengku Hasan Al-Ibrahim Alam Shah. Titah baginda, UNIPSAS perlu terus meneroka bidang pengajian baharu dan menjalin hubungan strategik dengan universiti lain termasuk di luar negara. Universiti itu juga perlu menjadi contoh dan teladan sebagai universiti Islam ditadbir dengan cekap, telus dan berintegriti. Hari yang penuh bersejarah ini, Beta telah menunaikan impian almarhum Paduka Ayahanda Beta untuk membangunkan sebuah kolej Islam dan Negeri Pahang menjadi sebuah universiti Islam. Beta ingin berpesan pada Paduka Ayahanda Pemangku Raja Pahang selaku Chancellor UNIPSAS dan juga kepada seluruh barisan kepimpinan dan ahli-ahli lembaga pengarah untuk terus menjaga dan berusaha untuk memajukan UNIPSAS. Al-Sultan Abdullah turut bersyukur dua idea baginda iaitu penubuhan akademik hadis di universiti itu untuk membudayakan hadis dalam masyarakat serta memperkasakan tulisan Jawi sudah terlaksana. UNIPSAS bermula 1996 membabitkan kumpulan pertama 67 pelajar dikenali sebagai Kolej Islam Pahang Sultan Ahmad Shah KIPSAS dan kini menawarkan pengajian di peringkat diploma hingga Doktor Falsafah.
Sebanyak 100 karya seni pelajar Universiti Teknologi Marayu ITM Cawangan Perak, kampus Seri Iskandar akan dipamerkan dalam program amal seni yang dinamakan Singgah Berkias. Hasil jualan karya yang dihasilkan oleh pelajar semester 1 daripada program Diploma Seni Landscape itu akan diberikan kepada golongan sasaran. Kesemua 100 karya membabitkan kira-kira 60 orang pelajar yang telah melalui proses penilaian daripada pensyarah itu bermula sejak tahun lalu. Melalui platform Maya yang dinamakan Singgah Berkias, orang ramai boleh buat pembelian secara atas talian dengan setiap karya dijual dengan harga serendah RM450 sehingga RM1,250. Projek menyasarkan jualan kepada pihak hotel, kerajaan tempatan atau institusi yang berminat untuk beli hasil karya pelajar. Hasil jualan karya bakal disumbangkan kepada beberapa pihak seperti projek konservasi Tuntung Dibota dan sebagai dana untuk memberikan bantuan komputer serta makanan kepada pelajar UiTM kategori B40 yang memerlukan. Program turut mendapat kerjasama daripada Majlis Bandaraya Ipoh yang memberi ruang dan peluang kepada karya tersebut dipamerkan secara fizikal di Pusat Penerangan Pelancongan Ipoh ITIC. Pameran karya secara fizikal di ITIC akan berlangsung dari 15 hingga 22 Oktober depan. Bagaimanapun, beliau berharap supaya semua karya tersebut dapat dijual dan menerima sambutan yang menggalakkan daripada orang ramai. Rektor UiTM Perak, Profesor Dr. Mat Yusof Hamid berkata, melalui pelancaran program ini secara virtual yang boleh diakses tidak lama lagi, pihaknya mengharapkan semua hasil karya terjual dalam tempoh 2 bulan ini dan ketika pameran secara fizikal itu berlangsung, setiap karya sudah ada pembeli. Demi semangat dan tekad untuk memastikan busana warisan Melayu tidak luput dek zaman, Muhammad Nazri Jaafar menjadikan seni membuat senjata berasaskan besi seperti keris, parang, pedang dan pelbagai lagi sebagai mata pencarian. Dia juga memiliki kepakaran untuk membuat sarung dan hulu yang menarik buat senjata-senjata berkenaan. Lebih dikenali sebagai panggilan Abang I, 65 tahun, dalam kalangan masyarakat Kampung Pasir, Putih Kalumpang, Selangor. Minat menghasilkan pelbagai senjata warisan Melayu ini pastinya ada kaitan latar belakangnya yang juga mahir dalam seni persilatan. Dia turut dibantu oleh 2 anak muda yang diharap mampu mewarisi seterusnya menyambung apa yang diusahakan. Untuk menghasilkan keris, parang maupun pedang bersama sarung dan hulunya yang berkualiti, masa yang diperlukan sekitar 2 bulan. Makan masa paling rumit sekali ialah buat ukiran je lah. Ukiran kalau tak ukir tu tak adalah rumit. Menurut Muhammad Nazri, permintaan atau tempahan bagi mendapatkan alat-alat ini juga bermusim. Ada kalanya dalam sebulan boleh mencapai 20 hingga 30 bilah dengan harga RM150 sehingga RM250 setiap bilah. Manakala keris harganya lebih tinggi, biasanya melebihi RM1,000. Ada musim, dia macam Raya Haji, ramailah dia orang lempah pisau melapah, pisau semelih kan. Itu musim dia lah. Kayu yang berkualiti kita cari yang apa? Yang berkualiti, yang jenis mahal lah kayunya maksudnya. Macam Muling Raja, penawar hitam, kedondong rantai, macam-macam lah penawar. Lain-lain kayu lah, banyak. Apa yang menarik bagi pengunjung yang bertuah, mereka juga berkesempatan untuk menyaksikan secara dekat penggunaan senjata-senjata warisan Melayu yang dihasilkan di bengkel ini. Sebagaimana yang dipertontonkan kepada Megat Aruki Megat Hassan, anak jati kampung ini yang sering mengunjungi bengkel yang diusahakan Muhammad Nazri. Bagi Muhammad Uwais Al-Qarni, Jalaluddin dan Muhammad Haizam Bakar didorong minat mendalam. Mereka juga memasang impian untuk meneruskan usaha dalam penghasilan busana Melayu ini. Muhammad Uwais, 18 tahun selepas 6 bulan berada di sini, bekas pelajar tahfiz ini mengakui banyak yang telah dipelajari. Ajak dorang untuk kekalkan kita punya warisan Melayu
Sebab sekarang ni pun ramai budak-budak yang sebaya-sebaya dengan kami ni pun tak ramai yang buat benda macam ni kan. Semoga usaha dan kegigihan Muhammad Nazri dicontohi dalam memastikan seni warisan ini terus terpelihara dan mendapat tempat sewajarnya dalam arus teknologi yang kian pesat berkembang. Arab Saudi terus melangkah ke hadapan dalam pembinaan ikonik dengan pendedahan projek masa depan yang dikenali sebagai The Line, iaitu revolusi populasi manusia di bandar futuristik yang dibina merentasi kawasan padang pasir sepanjang 170 kilometer. Putera Mahkota Arab Saudi, Putera Muhammad Salman mengumumkan The Line menjadi sebahagian daripada bandar futuristik NEOM. Pembinaan ikonik The Line setinggi 500 meter dan sepanjang 170 km melibatkan tenaga kerja arkitek terkemuka dunia. Revolusi bandar maju ini akan dilengkapi segala kemudahan dan keperluan yang boleh diakses seramai 9 juta penduduk The Line. Kehidupan harian tanpa kereta. Antara misi The Line mengutamakan gaya hidup sihat dan bebas pelepasan karbon. The Line yang dibina dengan dinding luar menggunakan kaca cermin turut dilengkapi sistem pengudaraan berteknologi tinggi. Bandar futuristik ini dijangka akan menyediakan 380,000 peluang pekerjaan dan menjana pendapatan hampir $50 bilion kepada Arab Saudi. Hari ini saya nak perkenalkan koleksi yang berada di Galeri B Muzium Negara, iaitu patung Avalo Kitesvara. Patung ini telah dijumpai di Lombong Bilik Timah milik syarikat Anglo Oriental di Bido, Perak pada tahun 1936. Patung ini, kalau adik-adik lihat, diperbuat daripada gangsa. Dan sepatutnya patung ini mempunyai 8 tangan. Tapi kita tengok sekarang ni ada berapa tangan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Adik-adik nak tahu tak, salah satu tangan tersebut telah hilang semasa ditemui di Lombong tersebut dan tidak dijumpai. Oleh itu yang tinggal sekarang hanya 7 tangan sahaja. Patung Avalokitesvara ini wujud sekitar kurun ke-7 hingga 12 Masihi pada zaman peradaban Hindu-Buddha di Tanah Melayu. Laporan sukan. Selepas sekian lama tidak bertanding akibat penundaan pertandingan, Tamasya Para ASEAN di Solo, Indonesia yang dijadual pada 30 Julai hingga 6 Ogos ini nyata menyemarakkan semangat atlet negara untuk kembali mengharumkan nama negara. Suasana ceria mengiringi atlet negara yang berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pagi tadi. Apa tidaknya, mereka akhirnya kembali beraksi di Persada Antarabangsa. Edisi 2019, Tamasya Para ASEAN di Manila, Filipina dibatalkan akibat masalah keuangan, manakala tuan rumah edisi 2021 di Hanoi, Vietnam tidak dapat diadakan kerana pandemik. Sampai game saya akan cuba buat yang terbaik mungkin untuk negara yang kita cinta. Saya akan buat yang best sebab kita dah preparation ni benda dah lama, dah masa bukan 1-2 tahun, kita masa yang lama dengan cancel banyak para game yang cancel. Akhirnya para game kembali di Solo. Itu satu benda yang berita gembira sebenarnya. Selain Muhammad Ziyad yang dijadikan sandaran utama, beberapa jago para dunia antaranya Chia Li Hu, Muhammad Rizwan Mamapuzi, Dato' Abdul Latif Romli dan S. Suresh turut diletakkan harapan pingat. Justru kontingen negara yang dianggotai 115 orang termasuk 72 atlet berhasrat membawa pulang 16 pingat emas dari Solo. Ia juga bergantung kepada keadaan di sana. Yang pertamanya acara-acara yang dipertandingkan, mungkin ada acara yang digugurkan, dicantumkan, kita tak tahu lagi. Daripada situ, setelah selesai mesyuarat pengurus-pengurus, barulah kita tahu berapa acara yang kita akan masuk dalam pertandingan. Malaysia mengambil bahagian dalam 11 daripada 14 sukan yang dipertandingkan apabila saingan berlangsung dari 30 Julai hingga 6 Ogos. Kesaingan tenis jelajah dunia ITF, cabaran 3 pemain perseorangan negara berakhir apabila tersingkir seawal pusingan pertama siang tadi. Paling awal turun beraksi di Pusat Tenis Nasional Jalan Duta ialah Christian Liu menentang lawan dari Korea Park Yu-sung.
Membawa status pemain wildcard, Christian yang tersukar untuk menyaingi momentum lawan apabila tunduk mudah 0-6 di set pertama. Meskipun tampil lebih garang pada set kedua, itu tidak memadai buat Christian apabila akur tewas 3-6. Hao Shenkui pula berdepan Kisuki Saito dari Jepun. Pemain berusia 23 tahun itu memberikan saingan sengit di set pertama sebelum akur dengan kekalahan 3-6. Saito memperkemaskan permainannya pada set kedua untuk mengakhiri tentangan Shenkui dengan kemenangan 6-1. Wakil wildcard ketiga negara, Darshan Suresh, berdepan cabaran wakil Amerika Syarikat, Andre Legend. Keputusan berpihak Legend 6-2, 6-0 untuk melangkah ke pusingan kedua. Penyertaan 2,000 pemain itu sasaran penganjur Kejohanan Badminton Junior Alliance 2022 tahun ini. Khusus untuk pemain 13 dan 15 tahun ke bawah, ada tarikan buat peserta dengan penampilan khas dua pemain remaja negara iaitu Muhammad Fazrik Muhammad Razif dan Siti Nur Syuhaini Azman. Muhammad Fazrik Muhammad Razif bakatnya kian menyerlah selepas menjuarai kejohanan jemputan Shonai bawah 15 tahun di Jepun pada 2019. Anak kepada legenda badminton negara Datuk Razif Siddiq kini dalam persiapan menghadapi kejohanan remaja dunia 2022. Penampilan terakhirnya susulan melebihi had umur. Saya rasa Sukma ini adalah satu pemanasan untuk saya siapkan diri sebelum ke World Junior, dan saya harap saya dapat performa terbaik lah di periode tournament itu. Potensi yang dimiliki Siti Nur Syuhaini pula menyaksikan dia disenaraikan oleh Persatuan Badminton Malaysia membawa cabaran pada saingan Piala Uber 2020. Kalau cabaran saya untuk main dekat tournament luar negara, saya rasa level saya mungkin agak jauh sedikit lagi. So, saya rasa saya kena tambahkan lagi saya punya training dari segi fizikal, dari segi game saya. So, saya rasa saya agak kurang lagi dalam game saya. Apa yang pasti, suntikan moral buat Muhammad Fazrik dan Siti Nur Syuhaini apabila dipilih sebagai duta Kejohanan Badminton Junior Alliance 2022. Ia merangkumi 7 pusingan kelayakan bermula hujung minggu ini di Sports Arena Puchong, Selangor. Kemuncaknya pada pusingan akhir yang dijadual berlangsung di Kuala Lumpur pada 25 hingga 27 November. We want to mencungkil bakat lah. Okay, for sure untuk mencungkil bakat. Juga bakat-bakat yang kita ada di negara ni kadang-kadang tak cukup tournament. Ya, untuk adik-adik ni untuk menunjukkan talent dia orang lah. So hopefully by AJBC we can give them a good platform, bagi platform yang elok untuk dia orang bertanding. Kejohanan akan menampilkan 4 acara, perseorangan lelaki, beregu lelaki, perseorangan perempuan dan beregu perempuan. Kategori pertandingan khusus untuk bawah 13 tahun dan bawah 15 tahun. Ini pula pencapaian yang menjadi kebanggaan seluruh negara. Seorang gadis cilik kelahiran Malaysia, Emma Lu, menempa nama di Persada Antarabangsa apabila rekaannya terpilih sebagai maskot rasmi Tamasya Sukan Commonwealth Birmingham 2022 yang bermula Khamis ini. Emma yang baru berusia 10 tahun yang telah mereka bentuk maskot yang digelar Perry the Bull dalam sebuah pertandingan kebangsaan pada musim panas 2020. Dia berjaya mengatasi 50 kanak-kanak lain untuk muncul juara. Proses pembuatan sandal getah Vietnam daripada tayar kenderaan tentera yang dikitar semula mengakhiri buletin didik. Saya Zaiti Zubir, salam hormat dan jumpa lagi.